mudah saja sebenarnya. Bagaimana satu pemboleh ubah tu berkait dengan pemboleh ubah yang lain, ya. So, dalam topik ini kita berkenalan dengan ubahan langsung dan juga ubahan songsang. Jom kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan ubahan langsung ni. Ubahan langsung, contoh dalam kehidupan seharian kita, kalau kata kita gunakan um, penggunaan elektrik yang banyak, maka kita punya bil elektrik juga akan bertambah. Itu yang dimaksudkan berkadar secara langsung, di mana jumlah bil elektrik akan meningkat, jika penggunaan elektrik juga meningkat. So, itu berkadar secara langsung. So, itu contoh dia lah. Dan maksudnya di sini ubahan secara langsung apabila satu pemboleh ubah bertambah, ia akan menyebabkan satu pemboleh ubah juga yang lain, satu pemboleh ubah yang lain juga bertambah. Itu yang dimaksudkan dengan ubahan langsung. Jom kita tengok kelas. Contoh, ya, penggunaan isi padu petrol sebuah motosikal bergantung pada jumlah jarak yang dilalui. Apa dia kata? Isi padu petrol bergantung kepada jumlah jarak yang dilalui. Maksudnya, jika jarak yang dilalui bertambah, maka isi padu penggunaan petrol juga bertambah. Soalan dia, nyatakan perubahan isi padu petrol yang digunakan jika jarak perjalanan motosikal itu, pertama, bertambah sebanyak 40%. Jadi, isi padu petrol isi padu petrol yang digunakan juga akan bertambah 40% lah, macam tu. Itu yang dimaksudkan dengan berkadar secara langsung, ya. Okey, yang kedua, nyatakan perubahan isi padu petrol jika jarak perjalanan motosikal berkurang sebanyak 3 kali ganda. Jadi isi padu petrol pun berkurang sebanyak 3 kali ganda juga. Faham ke kelas tentang ubahan langsung ni? Boleh? Dapat gambaran tak? Boleh saja. Boleh. Contoh kan, katalah ada sebuah restoran kan. So, kalau jumlah pelanggan yang datang ke restoran bertambah, maka pendapatan jualan restoran juga bertambah. Pendapatan harian juga bertambah. Itu maksud dia, berkadar secara langsung. Dia ikutlah, kalau satu bertambah, yang satu lagi pun akan bertambah. Kalau satu berkurang, yang satu lagi pun akan berkurang. Itu yang maksud ubahan langsung. Okey. Ini tadi penyelesaiannya. Kita tengok contoh dua. Diberi W berubah secara langsung. Tadi kita faham dari segi konsep apa yang dimaksudkan dengan berkadar secara langsung. Sekarang kita nak kaitkan dia dengan situasi lah untuk ditukarkan kepada bentuk simbol dan bentuk persamaan daripada ayat matematik yang diberikan. Jom kita tengok kelas. Dia kata, diberi W berubah secara langsung. W berubah simbolnya macam ni kelas. Berubah secara langsung dengan kuasa 3Z. Kalau secara langsung dia dekat atas. Jadi Z kuasa 3 macam tu. Ini daripada ayat matematik. Daripada ayat biasa tukar kepada ayat matematik. Faham ke kelas? Boleh faham? Faham, okey. Ini kelas kita panggil ungkapan dalam bentuk simbol. Itu step pertama. Step kedua, kita kena tukar dia kepada bentuk persamaan. Tukarkan simbol berkadar ni jadi sama dengan, tetapi ada pemalar K. Z kuasa 3. Step pertama, tukar kepada bentuk simbol. Step kedua, tukar kepada bentuk persamaan. Kelas. Dah faham ke dari step pertama ke step kedua? Faham, cikgu. Faham, Yang lain boleh? Daripada bentuk simbol step pertama, and then kita ungkap kepada bentuk persamaan step kedua, Apa beza dia? Bentuk persamaan mesti ada K, ada pemalar. Sekarang, tugas kita nak cari nilai K tu. Tetapi kita perlu ada nilai W dan nilai Z. Jom kita tengok apa nilai W dan nilai Z yang diberikan dalam soalan ni. Dia kata W2. Masukkan kelas W ni 2. Tak tahu. Apabila Z 0.5. So masukkan 0.5
kuasa 3. Sebab ungkapannya memang ada kuasa 3. Jadi, kita nak cari K. Sebelah-sebelah ni kelas, maksudnya darab. Bila kita putuskan ikatan, pindah ke kanan jadi bahagi 2 bahagi sifar perpuluhan 5 kuasa 3. 2 bahagi sifar perpuluhan 5 kuasa 3 dapat 16. Jadi K sama dengan 16. Boleh ke semua? Nak dapatkan nilai Boleh K tu cikgu. faham? Boleh, okey. Bila dah dapat K tu kelas, masukkan K dalam bentuk persamaan ni. Maksudnya, dia jadi W sama dengan K dia adalah 16. W sama dengan 16, yang ni salin balik saja. Z kuasa 3. Kita dah menjawab soalan yang A tu. Dapat? Faham ke? Faham cikgu. Faham, okey. Sekarang, Arif boleh ke Arif? Alisha? Yang lain okey ke? Amirul? Seri? Aisyah? Megat faham ke? Ki? Boleh faham ke? Okey. So, lepas dah dapat sini kelas, kenapa kita perlukan ni? Okey, bila kita dah ada dia punya ungkapan, tadi soalan dia kan ungkapkan W dalam sebutan Z. W sama dengan 16 Z kuasa 3. Apa kita buat? Kita boleh buat selesaikan soalan B. Dia kata hitung nilai Z apabila W sifar perpuluhan 25. Masukkan dekat sini. W adalah sifar perpuluhan 25. 16 biarkan. Z kuasa 3 kita tak tahu. Okay, so ini penting kita faham ungkapan algebra. So macam mana nak buat ni? Okay, kalau awak keliru awak tukar tempat kelas. 16 Z kuasa 3 sama dengan sifar perpuluhan 25. Jadi 16 Z kuasa 3 tu kita nak putuskan ikatan dia. 16 ni hubungan dia dengan Z kuasa 3 ni darab. Pindah ke kanan jadi bahagi. Sifar perpuluhan 25 bahagi 16. Okay. Sifar perpuluhan 25 bahagi 16. Dapat 1/64. 1/64 ni Z kuasa 3. Okay, maka Z, tengok ya, kuasa 3 pindah ke sini jadi punca kuasa 3. 1/64. Punca kuasa 3, 1/64. So, dapat 1/4. Okay, faham tak? Faham cikgu. Faham Okay. Ada nak tanya apa-apa soalan? Tak ada Okay. Kita tengok contoh yang kedua. Okay. Sebenarnya topik ini sangat senang. Tapi selalu pelajar dia tersilap. Dia keliru cara nak tukar-tukar tu. Nak dapatkan satu-satu anun yang perlu dicari. Okay. So, cikgu nak minta awak cuba soalan satu sekejap. Boleh kelas? Okay. Cuba soalan satu sekejap. Nampak lagi macam mana nak selesaikan. Okay, jom kita tengok kelas. Okay, kita tengok ayat dia satu persatu. Dia kata, diberi A berubah secara langsung. A berubah secara langsung. Secara langsung bermaksud letakkan di atas. Dia punya B tu. Berubah secara langsung dengan B. Okay, faham tak step pertama? Okay. Hurin dapat K5 A45. Okay, good. Faham Okay, so ada yang faham. Okay, so dah faham ni bentuk simbol. Step pertama ingat kelas, tukar kepada bentuk simbol. Tu step dia. Step kedua, tukar kepada bentuk persamaan. Senang saja daripada bentuk simbol. Tukar kepada bentuk persamaan ada sama dengan. Kemudian K, B. Mesti ada. Okay, kemudian letaklah apa dia punya formula ubah B kat situ. Maksudnya daripada bentuk yang pertama ni, tukar kepada bentuk kedua tu dia mesti ada K. Okay. Sekarang apa kita buat? Masukkan satu set data pertama yang diberikan. Tu step ketiga. Ini step satu set data pertama yang diberikan. Kenapa kita perlukan satu set data lengkap pertama? Sebab data itu kita perlukan untuk bantu kita dapatkan nilai K. Iaitu pemalar kita. Okay. Jadi A kita adalah 35. Okay. B kita adalah 7. Maka K 35/7.
Okay, 35 bagi 7 dapat 5. Okay, faham ke nilai K tu? Kelas? Cikgu. Faham Yang lain okey ke? Okey Okey kelas. Lepas dah dapat K tu, masukkan balik dalam ni kelas. Masukkan apa? Masukkan K sahaja. Jadi, A sama dengan KB kan? K kita 5. So, A sama dengan 5B. Okey, kita dah hampir selesai. Bila awak dah dapat ungkapkan dalam bentuk persamaan ni dan dah dapat nilai K, kita sudah hampir selesai. Kadang-kadang soalan dia cuma minta kita ungkapkan macam ni. Dah selesai dah. Tetapi ada kebanyakan soalan dia bagi satu set data lagi, tetapi ada satu daripada unknown-nya yang kita perlu cari. Maka ada step seterusnya lah, iaitu masukkan dia punya B9. Maka A sama dengan 5 darab 9. Kita dapat 45. Jelas kelas? Jelas. Jelas. Megat okey ke? Yang lain boleh? Nah, cikgu, Ya. yang K tu tak apa. Yang K tu apa? Ya, K tu dia punya pemalar. Pemalar tu maksudnya sepanjang persamaan tu itu nilai dia tetap. So itu kita kena cari dulu, tapi dengan syarat kita kena ada satu set data yang boleh bantu kita dapatkan pemalar tu. Faham? Faham Okey. Boleh Boleh Okey, dapat semua? Ada sebarang soalan? Tak ada Okey. So kalau tak ada, kita pergi pada soalan kedua. Okey. So tengok soalan kedua ni macam complicated sikit kan? Tapi inilah bentuk soalan yang sangat popular lah. Di mana dia ada berikan data A, B, C, D. Tapi ada 3 set. Set pertama, set kedua, set ketiga. Cikgu nak guna set yang mana dulu? Guna set lengkap yang ada ke semua nilai dahulu. Jadi yang lengkap, set pertama ni lah ada nilai A, B, C dan D. Di mana bila data tu lengkap, kita akan dapat nilai K lah. Kemudian baru kita boleh buat set yang kedua dan ketiga untuk dapatkan unknown pada set pertama ni dan unknown pada set kedua ni dan unknown pada set ketiga. Faham ke kelas apa yang cikgu jelaskan? Faham ke? Faham ke apa yang Faham. cikgu cakap? Faham Okey. Sekarang step kita kita kena buat apa? Kita kena keluarkan apa hubungan dia dalam bentuk simbol. Kemudian keluarkan apa hubungan dia dalam bentuk persamaan. Okey, ni kita tengok kelas. Okay, kita besarkan sikit. Okey, pertama dia cakap okey. Diberi A berubah secara langsung dengan B. Jadi A berubah secara langsung. Kalau secara langsung ke atas dia tak ada pecahan dah, tak ada satu per. Berubah secara langsung dengan B, jadi B dekat sini. Okey, kuasa 2C, jadi C kuasa 2 dan D saja. Okey, ini step pertama, ungkapkan dalam bentuk simbol. Okey, jelas ya? Step dia sama saja. Step kedua, tukar kepada bentuk persamaan, mesti ada K, pemalar kita. Jadi A sama dengan K, B, C kuasa 2D. Okey, step kedua kita dah dapat bentuk persamaan. Step ketiga, ambil data yang lengkap untuk bantu kita dapatkan nilai K, iaitu yang ini. Okay, perhatikan kelas. A dia 12. Okay, B kita, sorry. Okay, B kita 1. C kita 2 kuasa 2. D kita 3. Okay. So, kita darabkan dulu kelas. 1 darab 2 kuasa 2 darab 3 tu dapat 12K. Maka K 12 bagi 12 dapat 1. Boleh semua? Faham ke? Faham, ke cikgu. kelas? Faham Okey, dah dapat K tu? Masukkan balik dalam bentuk persamaan ni. Sebab K mesti kena ada. Jadi A sama dengan 1 lah. 1 darab B, C kuasa 2, D. So, 1 darab B still B kan? Jadi A sama dengan B, C kuasa 2, D. Okey kelas. Faham ke dapat yang ini ni lepas masukkan K1? Ya. Faham Okey, sekarang barulah kita ambil set kedua untuk bantu kita dapat nilai M. Kemudian ambil ni lagi, masukkan set ketiga untuk bantu kita dapat nilai N.
Okey, jom kita tengok step untuk mendapatkan nilai M pada soalan A. Okey, sebab tu penting yang ini kelas. Yang ini mesti dapatkan nilai K yang betul. Kalau K kita salah, dia akan salahlah jawapan kita sampai habis. Okey? So kita tengok cikgu salin dulu persamaan bentuk ungkapan dalam bentuk persamaan dulu. A sama dengan B C kuasa 2D. Okey, ambil data yang kedua A 200, B 2, C M kuasa 2, D 4. Okey. So 2 darab 8, 16. Sorry. 2 darab 4, 8. 2 darab 4, 8. M kuasa 2 sama dengan 200. Kita tengok kelas. Kita nak putuskan ikatan antara 8 dengan M. 8 bawa ke kiri jadi bahagi 200 bahagi 8. Okey. 200 bahagi 8 dapat 25. M kuasa 2 sama dengan 25. Maka M punca kuasa 2, 25. Dapat 5. Faham ke kelas step yang ni? Ada tak yang keliru? Laju sangat ke? Cuba cakap dekat typekan di ruangan Faham, chat. Boleh cikgu. ikut ke kelas? Boleh? Yang lain okey? Boleh. Boleh okey, good. So dah dapat M? Faham? Okey, good. Okey, dah dapat M kan? Dah settle lah untuk soalan A kita kelas. Dah dapat M. Okey. So ini saja dalam topik ni. Cuma nanti dia ada bentuk songsang pula. Nanti kita tengok and then dia boleh gabungkanlah songsang dengan langsung. Okey, tengok kelas. Yang kedua, untuk buat B ni, nak cari N kan? Salin balik yang ini. Salin balik ungkapan yang ni kelas. Sebab tu penting ungkapan yang ini. So, A sama dengan B, C kuasa 2D. Okey. So, masukkan nilai-nilai kita tadi. Okey, Megak tanya cikgu tukar M square ke M. Okey, betul. Kita nak cari M kan? Okey, macam ni sampai sini 200 bahagi 8 dapat 25. Okey. So, sekarang M kuasa 2 sama dengan 25 tau. Kita tak nak M kuasa 2, kita nak M. Jadi macam mana kita buat? Nak cari M, kuasa 2 pindah ke kanan, minta simbol sama dengan dia jadi punca kuasa 2, 25. So, dapat 5. Jelas? Boleh Jelas, faham cikgu. ke? Jelas Megat boleh Megat? Okey. Okey, jelas. Okey, good. Faham Okey, kita pergi pada soalan B. Ambil balik ungkapan tadi yang kita masukkan. A kita 1000. B kita 4. C kita 5 kuasa 2. D kita N. Okey, kita darabkan 4 darab 5 kuasa 2. Dapat 100. 1000 sama dengan 100 N. Maka N 1000 bahagi 100. Dapat 10. Boleh semua? Boleh. Okey. Kan? Okey, boleh ikut setakat ni ubahan langsung? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Ada ke? Ada soalan? Tak ada Okey, kalau tak ada kita masuk pula kepada ubahan songsang Tadi kita dah belajar tentang ubahan langsung di mana suatu pun boleh ubah bertambah, satu pun boleh ubah lagi juga bertambah. Contoh tadi, bila jumlah pelanggan yang masuk ke dalam kedai bertambah, maka jumlah pendapatan harian bertambah. Contoh jumlah penggunaan elektrik seharian bertambah, maka bil elektrik juga akan bertambah. Itu berubah secara langsung. Okey, ubahan songsang pula di mana ia berlaku sebaliknya. Di mana kalau satu bertambah, satu lagi akan berkurang. Itu yang dimaksudkan dengan ubahan songsang So selain daripada ubahan langsung, konsep ubahan songsang juga turut diaplikasikan dalam kehidupan seharian Contoh, jika jumlah simpanan bertambah, jumlah perbelanjaan berkurang. Jika jumlah perbelanjaan bertambah, jumlah simpanan berkurang. Itu yang dimaksudkan dengan ubahan songsang Jadi apabila dia satu bertambah, satu berkurang lah. Itu untuk mudah faham. Okay, jom kita tengok Jadual berikut menunjukkan bilangan baju yang dapat dibeli dengan wang berjumlah 200. Okey. So bilangan baju 4,
Sekejap, bilangan baju 4. Jadi, dia kata tentukan perubahan kuantiti baju yang dapat dibeli apabila harga baju meningkat 2 kali ganda. Okay, jadi, kalau duitnya 200, dia kata apa? Harga baju. Tentukan kuantiti baju kan? Okay. So, kalau harga meningkat 2 kali ganda, kuantiti baju akan berkurang 2 kali ganda. Sebab harga lebih mahal. Duit sama 200. Faham ke kelas? Faham ke? Situasi cikgu. kedua, faham Okay. Dia kata yang kedua B tu tentukan perubahan kuantiti baju apabila harga baju berkurang 50%. Jadi bila harga baju berkurang 50%, kuantiti baju akan bertambah 50%. Itu kaitan dia lah. Bila berubah secara songsang. Okey. Kita tengok lebih kepada penyelesaian matematik lah sebab soalan dia biasa memang yang pengiraan macam ni lah yang ditanya So, jadual berikut menunjukkan beberapa nilai bagi pemboleh ubah F dan pemboleh ubah G. Okay. So, kita dah bagi jadual kelas. Tengok dulu apa hubungan dia. Dia kata G berubah secara songsang. Berubah secara, kalau songsang, bila jumpa songsang, dia mesti dekat bawah, mesti 1/. Tu beza dia tadi kelas. Berubah secara langsung ke atas, berubah secara songsang kat bawah. Okay. So, G berubah secara songsang dengan kuasa 3F. Jadi kat bawah F kuasa 3. Okay, ingat ni step pertama. Daripada ayat biasa tukar kepada ayat matematik tetapi dalam bentuk simbol dahulu. Step kedua, tukar kepada bentuk persamaan. Masukkan simbol sama dengan. Tapi kalau dah ada sama dengan, mesti ada K. Jadi K per F kuasa 3. Faham kelas? K mesti dekat atas. K tak boleh kat bawah. Jelas ke? Jelas, cikgu. Jelas Okey. So kelas, bila dah tukar daripada bentuk simbol kepada bentuk persamaan, step ketiga kita perlu mencari nilai K. Mesti cari nilai K, kalau tidak kita tak dapat selesaikan. Di mana K itu pemalar, dia adalah tetap sepanjang penyelesaian kita. Okey? Jadi kita masukkan set pertama lah untuk bantu kita dapatkan nilai K. Okey, so G dia adalah 4. K tak tahu, F dia adalah 2 kuasa 3. Maka K 4 darab 2 kuasa 3. Dapat 8 darab 4, 32. Okey? So, dah dapat K, masukkan balik di sini kelas. Mesti masukkan semula. Maka G sama dengan K kita 32 per F kuasa 3. Okey, ni step pertama. Kita dapatkan nilai K. Okey kelas. Dah faham ke cara nak dapatkan nilai K ni? Boleh ke? Yang lain ni boleh ke? Kalau tak boleh cakap, Boleh, cikgu cikgu. ulang. Boleh, okey. So sekarang kita dah dapat persamaan dia, kita dah ada K. Barulah kita boleh selesaikan. Baru kita boleh buat kelas. Dia nak cari P. Ambil data yang ada P lah yang ini. Okey. So gantikan F dia sebagai 3, G dia sebagai, tengok F sebagai 3, G sebagai P macam tu. So G adalah P, 32 per F kuasa 3. F dia 3. 3 kuasa 3. Kita selesaikan 32 per 3 kuasa 3. Dapat 32 per 27. Betul tak? Ada tak yang dapat? Okey, dapat 32 per 27. Okey. Tu penyelesaian pertama. Okey. And then untuk B, salin balik persamaan ini. Okey, G sama dengan 32 per F kuasa 3. Okey, katalah awak kata, cikgu, saya tak nak salin, saya terus nak masukkan. Boleh, tak ada masalah. So, ambil set kedua. F dia adalah Q. Okay, G dia adalah 0.256. G dia 0.256. F dia Q. Kuasa 3.
Kenapa kuasa 3? Sebab persamaan tu memang ada F kuasa 3. Okey. Okey, macam mana nak selesaikan, nak cari nilai Q? Tengok ni kelas. Q tu dekat bawah. Kita mesti pastikan Q tu anu yang kita nak tu dekat atas. So, tukar tempat. Ni bawa ke sini darab. Ni bawa ke sini bahagi. Tukar tempat saja. Jadi, Q kuasa 3 sama dengan 32 per 0.256. Okey. 32 bahagi 0.256 dapat 125. Q kuasa 3 sama dengan 125. Maka Q, tengok kelas, ni kuasa 3 pindah ke sini jadi punca kuasa 3 125. Okey, punca kuasa 3 125 dapat 5. Boleh semua? Boleh, cikgu. Okey, baik. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada okey, cikgu harap diam ni semua faham. Kalau tak faham tanya. Ni peluang kita nak tanya kan. Nanti naik sekolah awak belajar dah faham. Okey. So ni penyelesaian dia lah. Jadi awak tak perlu salin. Cikgu dah tuliskan penyelesaian dekat situ. Okey. Boleh tak cuba sekejap soalan ni? Okey, cikgu tunggu sekejap. Awak cuba selesaikan soalan ni. Cuba sekejap. Dapat? Dapat. Okey, jom kita semak ya. Senang saja kan? Daripada ayat tu, kita tukar kepada bentuk simbol, tukar kepada bentuk persamaan, cari K. Dapat bentuk persamaan yang lengkap ada nilai K. Lepas tu baru masukkan set data kedua yang diberikan lah. Kalau dia minta kita beri cari salah satu pemboleh ubah. Okey, biasanya macam tu lah. Bentuk soalan macam tu saja. Okey. Diberi bahawa bilangan rantai kunci berbentuk sfera X yang dihasilkan menggunakan getah berubah secara songsang. So, songsang ingat 1 per. Dengan kuasa 3, jejari J kuasa 3 lah. Ini bentuk simbol step pertama. Step kedua, tukar bentuk persamaan. Jadi, X sama dengan, tukar persamaan mesti ada sama dengan, mesti ada K. K mesti ke atas ya, bukan di bawah. Per J kuasa 3. Ini step kedua. Okay, step ketiga nak cari K. Masukkan satu set data pertama yang diberikan. Okey, so didapati bahawa 10 utas rantai kunci jadi 10. Okey, berjejari 4 kuasa 3 sebab ni kuasa 3. Maka K 10 darab 4 kuasa 3 dapat 4 kuasa 3 64 darab 10 640. Dah dapat nilai K. Masukkan K dalam bentuk persamaan, maka X sama dengan 640 per J kuasa 3. Kelas. Setakat ni semua jelas? Terima kasih, cikgu. Jelas Okey, baru kita pergi step terakhir dia. Dia kata apa? Hitung jejari. Dia nak suruh cari J kelas. Bagi rantai kunci itu, jika 80 utas rantai kunci berjaya dihasilkan. Dia punya X tu 80. Sama dengan 640 per J kuasa 3. Okey, macam mana nak buat? Kalau J kat bawah ni, tukar tempat. Macam tu kelasnya. J kuasa 3 sama dengan 640 per 80. So, dapat 8. Okey, tengok kelas. J kuasa J kuasa 3 sama dengan 8. Maka kita nak cari J. Kuasa 3 pindah ke kanan jadi punca kuasa 3 bagi 8. Dapat 2. Faham semua? Faham, cikgu. Okey. Senang kan? Siapa rasa dah boleh dah buat? Rasa dah boleh tak buat? Dah boleh buat ke belum boleh? Ada tak yang sangkut lagi? Alhamdulillah dah nampak cara kan? Okey. So, step dia sama. Cuma nanti dia ada ubahan gabungan. Maksudnya contoh kan? Okey, latihan lagi. Betul. Nanti awak tengok set latihan, buat latihan lagi lah. So, naik nanti bab 1 dah master, dah senang kan? So, dah boleh start belajar bab 2 dan seterusnya lah. Okay? So, dia akan jadi pencetus untuk awak mahir dalam matematik. Okey, kelas. Kita pergi pada satu soalan lagi. Okay? Okay, cuba sekejap. Satu soalan je lagi. Cuba sekejap. Dapat tak nilai dekat bawah tu? Okay, dia punya N 48 per M kuasa 2, M 4. Okey, cuba sekejap kelas. Okey, maknanya boleh target lepas ni kan? Okey. A, mat dalam genggaman. Okey, tengok kelas. Diberi bahawa N berubah secara songsang. Ingat ya, songsang.
Jadi 1 per dengan kuasa 2M, M kuasa 2. Itu step pertama. Step kedua, tukar kepada bentuk persamaan. Jadi N sama dengan, kalau ada sama dengan mesti ada K. K mesti kat atas, tak boleh kat bawah per M kuasa 2. Okay, itu step pertama. Ambil satu set data yang diberikan untuk bantu kita dapatkan nilai K. N adalah 12. Okey, K tak tahu. M 2. 2 kuasa 2. Okey, jadi dibahagi, bawa ke sana jadi darab. 12 darab 2 kuasa 2, 12 darab 4, 48. Okey, dah dapat K. Masukkan balik dalam bentuk persamaan di kelas. Maka N sama dengan 48 per M kuasa 2. Okey, kita dah selesai untuk soalan A lah. Sebab A ni disuruh ungkapkan N dalam sebutan M. Bila dikata ungkapkan N dalam sebutan N tu, dalam sebutan M tu mesti dah ada nilai K dia. Okey. Seterusnya B. Hitung nilai M apabila N 3. Okey. So masukkan N 3. 48 per M kuasa 2. Okey. Sekarang kita nak cari M. Tengok kelas M dekat bawah. Saling tukar tempat. Jadi M kuasa 2 sama dengan 48 bahagi 3 dapat 16. M kuasa 2 sama dengan 16. Maka M, okay, kuasa 2 pindah ke sini jadi punca kuasa 2 16 dapat 4. Okey. Semua dah faham? Faham, cikgu. Faham. Okey. Jadi kelas, satu lagi subtopik di bawah ni, dia just gabungkan fungsi hubungan langsung dan hubungan songsang. Contoh dia cakap, jika N berkadar secara langsung dengan M dan secara songsang dengan X kuasa 3. Buat macam tu. Songsang dekat atas, langsung ke atas, songsang dekat bawah. Okey, lepas tu, tukarlah daripada bentuk simbol ni mesti tukar kepada bentuk persamaan. N sama dengan KM per X kuasa 3 macam tu. Okey, lepas tu masukkan data dia. Kita dapat nilai K. Dah dapat K. Masukkan K and then ambil satu data lagi, kita akan dapat satu nilai unknown lagi. Boleh? Jelas? Faham ke yang cikgu cakap tadi ni? Yang hubungan ubahan gabungan tadi? Kelas? Faham, okey, baik. So, itu saja untuk topik ni. Kita habis awal hari ni. Ada tak nak tanya apa-apa? Ada nak tanya cikgu apa-apa tak? Apa-apa topik ke yang kurang faham? Ada tak nak tanya? Tak ada. Okey. So, cikgu harap awak belajar sesuatu pada malam ni. Kita tergeliat lidah cikgu. Okey. So, bagi yang nak join kelas online, boleh daftarlah dengan mana-mana. Yang kalau kata grup mana yang awak masuk tu, boleh. Kalau grup cikgu, boleh WhatsApp cikgu. Okey. So, kita berhenti sini dulu kelas. Okey. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Ada tanya recording nanti cikgu bagikan? Ya, nanti cikgu bagi recording. Okey. Nanti tengok semula mahirkan bab 1. Boleh kelas? Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Okey. Canggih tu. Sama.